Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang masih bersama-sama dengan kita, yang masih setia datang ke kelas online. Cikgu faham ada setengah pelajar yang diorang tak boleh nak fokus bila belajar secara online. Okey, belajar melalui telefon. Cikgu rasa ada setengah pelajar yang rasa benda itu susah. Tapi tak apa, kita cuba. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada topik yang akan kita belajar pada minggu ini. Minggu lepas, kita dah masuk kepada bab 7 sejarah tingkatan 1, iaitu peningkatan tamadun India dan China. Jadi kita terus masuk kepada 7.1, sambungan daripada minggu lepas. Okey, kita tengok kepada bentuk perluasan kuasa dekat dalam tamadun India ni. Okey, macam mana tamadun India ni dia memperluaskan kuasa diorang. Apa itu perluasan kuasa fizikal dan apa itu perluasan kuasa melalui kaedah keagamaan. Nanti kita akan tengok penerangan mengenai setiap satu ni. Okey, apa dia setiap satu ni. Jadi tanpa membuang masa, kita terus tengok kepada bentuk perluasan kuasa tamadun India ni. Yang pertama iaitu perluasan kuasa secara fizikal dahulu. Okey, kita akan tengok dulu perluasan kuasa secara fizikal. Okey, jadi untuk perluasan kuasa fizikal ni, kita tengok poin yang pertama, perluasan kuasa sesebuah kerajaan dengan menguasai wilayah-wilayah lain. Ini ialah maksud perluasan kuasa fizikal ni. Okey, maksudnya dia memperluaskan kuasa dia secara fizikal, iaitu dengan menguasai wilayah-wilayah lain. Okey, wilayah-wilayah yang berdekatan dengan dia. Jadi apabila dia menguasai wilayah itu, maksudnya wilayah itu jadi dia punya wilayah. Jadi dia punya kerajaan itu makin bertambah besarlah. Okey, lepas dia menguasai wilayah itu, dia punya kerajaan jadi lagi besar. Jadi apabila dia dah menguasai wilayah-wilayah ini, kita tengok poin yang kedua. Ini membolehkan sesebuah kerajaan membentuk sebuah empire. Empire ni maksudnya apabila sesebuah kerajaan itu dia dah besar, dia dah menjadi semakin besar dan dia dah menguasai, dia dah takluk banyak wilayah-wilayah lain. Jadi dia boleh membentuk sebuah empire. Poin yang ketiga, perluasan kuasa juga berlaku apabila sesebuah kerajaan yang lebih kecil dia mengakui taklukan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang lebih berkuasa daripada dia. Okey, maksudnya kalau contoh ada sesebuah kerajaan ni, dia merupakan sebuah kerajaan yang kecil, sebuah kerajaan yang terpencil. Jadi apabila dia menerima taklukan ataupun dia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh sesebuah kerajaan lain dan sebuah kerajaan ini lagi besar daripada dia, lagi jauh lebih kuasa daripada dia, okey, jauh lebih berkuasa daripada kerajaan dia, itu juga merupakan salah satu bentuk perluasan kuasa. Maksudnya kerajaan yang besar ni dia dah memperluaskan kuasa dia dekat kawasan yang kecil itu. Okey, itu pun merupakan salah satu bentuk perluasan kuasa juga. Yang keempat, syarat yang paling penting dalam perluasan kuasa ini ialah kekuatan ketenteraan dan juga disiplin pasukan tentera. Okey, diorang memberikan keutamaan kepada kekuatan ketenteraan diorang dan juga disiplin dalam pasukan tentera diorang. Ialah perluasan kuasa fizikal. Maksudnya untuk menguasai wilayah-wilayah lain, diorang memerlukan kekuatan tentera yang besar, kekuatan tentera yang banyak. Jadi apabila diorang mempunyai kekuatan tentera yang besar, yang mencukupi, bolehlah diorang menguasai wilayah-wilayah lain yang lebih kecil daripada diorang. Okey, contoh dengan peperangan, melalui peperangan. Apabila diorang berperang menggunakan kekuatan tentera yang banyak, diorang akan mempunyai kebarangkalian untuk menang yang lebih tinggi. Okey, apabila tentera diorang lagi ramai, diorang lebih mudah untuk menang. Apabila diorang menang, kawasan itu dioranglah yang punya. Okey, sebab itu kekuatan ketenteraan ni dia merupakan salah satu syarat yang penting lah dalam perluasan kuasa secara fizikal ni. Poin seterusnya yang kelima, dasar yang diambil oleh raja juga menjadi faktor perluasan kuasa yang dilakukan. Yang keenam, dalam tamadun India, okey, dalam tamadun India yang kita tengah belajar sekarang ni, dalam tamadun India ni, perluasan fizikal dapat dilihat dalam perkembangan dinasti Nanda daripada 345 hingga 321 sebelum Masihi, dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. Okey, kita akan tengok setiap satu dinasti ni. Okey, kita akan tengok setiap satu dinasti Nanda, dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta ni. Okey, macam mana dia punya perluasan fizikal tu, perluasan kuasa fizikal tu berlaku. Dan poin yang terakhir dalam slide ini, gabungan kekuatan ketenteraan dan juga dasar pemerintahan membolehkan ketiga-tiga dinasti ini membentuk empire yang luas di India. Seterusnya kita tengok slide berikutnya. Kita terus masuk kepada dinasti yang pertama,
iaitu dinasti Nanda. Pada zaman dinasti Nanda, perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan di mana pasukan tenteranya terdiri daripada 20,000 cavalry, 200,000 infanteri dan juga 3,000 tentera bergajah. Apa itu cavalry? Apa itu infanteri? Cavalry ialah mereka yang pergi berperang dia naik kuda. Okey, cavalry ini ialah tentera yang menaiki kuda. Infanteri ialah mereka yang berjalan kaki dan yang bergajah ni yang naik gajah lah. Okey. Jadi bilangan tentera diorang sangat ramai. 20,000 yang naik kuda, 20,000 orang, yang berjalan kaki 200,000 orang, yang bergajah 3,000 orang. Jadi boleh imagine tak berapa ramai tentera diorang dalam dinasti Nanda ni. Okey. Jadi sebab itu yang dia cakap syarat merupakan salah satu syarat penting dalam perluasan kuasa fizikal ini ialah kekuatan ketenteraan diorang. Jadi kalau lagi ramai kekuatan tentera dia, lagi kuatlah diorang. Okey. Kita tengok poin yang kedua. Empire Nanda menganjur dari wilayah Bengal di sebelah timur India hingga ke Punjab di sebelah barat serta wilayah Deccan. Okey, ini merupakan kawasan yang ditakluki dalam Empire Nanda. Inilah kawasan-kawasan yang termasuk dalam Empire Nanda. Poin yang ketiga, pusat pemerintahan Empire Nanda ni terletak di Pataliputra. Nama tempat itu Pataliputra ataupun pada hari ini ianya dikenali sebagai Patna. Okey, nama tempat itu hari ini dikenali sebagai Patna. Seterusnya kita beralih pula kepada dinasti Maurya. Pada zaman dinasti Maurya iaitu zaman pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka, kekuatan ketenteraan juga menjadi asas perluasan kuasa diorang. Okey, dalam dinasti Maurya pun diorang mementingkan kekuatan ketenteraan juga. Mereka berjaya membentuk empire yang luas meliputi wilayah Bengal di timur hingga ke Hindu Kush di barat. Okey, ini kawasan yang ditakluk oleh empire dinasti Maurya ni. Pusat pemerintahannya terletak di Pataliputra juga. Setelah memegang kuasa pemerintahan, Asoka berusaha menguasai kawasan yang belum lagi ditakluki seperti Kalinga. Okey. Kejayaan menguasai Kalinga memperlihatkan seramai 100,000 orang terkorban dan juga 150,000 orang kehilangan harta benda. Okey, ini melibatkan orang-orang yang terjejaslah akibat perang Kalinga ni. Ini menyedarkan Asoka yang kemudian mengubah pemerintahannya menjadi lebih toleran dan juga bertanggungjawab. Poin yang ketiga, perluasan kuasa pada zaman Gupta diterajui oleh Chandragupta I yang memerintah antara 320 hingga 330 Masihi. Okey, ini dah masuk kepada zaman Gupta. Kita dah tengok dinasti Maurya, kita dah tengok dinasti Nanda, sekarang ni zaman Gupta pula. Okey. Poin yang terakhir, beliau menjadikan ketenteraan sebagai kaedah untuk memperluaskan kuasa hingga mampu menguasai kawasan luas yang menganjur dari kawasan Punjab hingga ke Bengal. Okey, dia menjadikan ketenteraan juga. Jadi dalam dinasti Nanda, Maurya dengan Gupta ni kita tengok dalam tiga-tiga dinasti ni dia mementingkan kekuatan ketenteraan diorang. Okey. Seterusnya, kita beralih pula kepada perluasan kuasa yang kedua iaitu perluasan kuasa melalui kaedah keagamaan. Kita tengok poin yang pertama, penekanan kepada aspek keagamaan membolehkan nama dinasti Maurya khususnya zaman Asoka dikenal di seluruh dunia. Poin yang kedua, selepas perang Kalinga, Asoka menghentikan sebarang usaha perluasan kuasa fizikal dia dan akhirnya Asoka ni fokus kepada mengembangkan agama Buddha. Maksudnya dia dah tak menguasai wilayah-wilayah ini secara fizikal. Dia tak pentingkan kepada kekuatan ketenteraan lagi dah. Dia fokus kepada untuk memperkembangkan agama Buddha. Okey, so memperluaskan agama dia lah, dia menguasai secara keagamaan. Poin yang ketiga, bagi mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang diukir pada tiang batu yang diletakkan di kawasan yang strategik. Maksudnya kawasan-kawasan yang boleh dilihat oleh orang-orang awam lah. Okey, strategik ni maksudnya kawasan-kawasan yang orang senang nak nampak undang-undang dan peraturan ni. Okey. Tiang Asoka adalah untuk tatapan dan bacaan orang ramai. Okey, salah satu tiang yang diorang letak undang-undang ataupun peraturan ini ialah nama dia Tiang Asoka lah. Okey, dia digunakan untuk tatapan dan bacaan orang ramai. Poin seterusnya, di bawah Asoka, okey, di bawah pemerintahan Asoka, misi pengembangan agama Buddha giat dilakukan. Contohnya ke Tibet, ke Nepal, Alexandria, Antioch, Bactria dan juga Burma. Ini merupakan tempat-tempat di mana Asoka ni dia hantar dia punya wakil-wakil untuk sebarkan agama Buddha ni lah. Okey. Diorang jalankan misi. Okey, diorang panggil benda ni sebagai misi untuk memperkembangkan agama Buddha. Poin yang terakhir,
Misi ke Sri Lanka diketuai oleh Mahendra, manakala misi ke Asia Tenggara diketuai oleh Sona dan Utara. Okey, nama diorang ialah Sona dan Utara. Okey, ini merupakan misi-misi yang dijalankan oleh mereka yang berada di bawah pemerintahan Asoka. Diorang pergi ke tempat-tempat ini, lepas tu diorang kembangkan, diorang sebarkan ajaran agama Buddha diorang. Seterusnya, slide yang berikutnya, pada zaman Gupta, agama Hindu diberikan penekanan juga. Okey, tadi kita tengok dalam dinasti Maurya, sekarang kita tengok dalam zaman Gupta, agama Hindu pun diberikan penekanan juga. Antara perkara yang ditekankan oleh pemerintahan Gupta ialah hal berkaitan kebudayaan, kesusasteraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan yang berasaskan agama Hindu. Diorang tekankan agama Hindu dalam semua sektor. Okey, kesusasteraan diorang, seni bina diorang, perdagangan dan pemerintahan diorang, semua berasaskan kepercayaan agama Hindu diorang lah. Poin yang ketiga, Raja Samudragupta, okey, nama dia ialah Raja Samudragupta, begitu meminati puisi keagamaan sehingga beliau dikenali sebagai Kaviraja. Kaviraja ni bermaksud Raja Penyair. Okey, dia mendapat gelaran Raja Penyair sebab dia ni suka puisi keagamaan. Poin berikutnya, penekanan kepada agama Hindu dalam dinasti ini menjadikan zaman Gupta ni dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu. Okey, maksudnya dia sangat menekankan agama Hindu. Okey, zaman Gupta ni sangat menekankan agama Hindu sampaikan zaman diorang ini dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu. Okey. Seterusnya, kita beralih pula kepada tajuk 7.2. Sekarang ni kita masuk kepada tamadun Cina pula. Kita tengok dulu untuk lokasi dan perkembangannya. Poin yang pertama, kawasan yang subur serta kedudukan yang strategik menjadikan Lembah Wang He sebagai kawasan yang sesuai untuk dijadikan pusat kerajaan seperti pada zaman dinasti Qin dan juga dinasti Han. Okey, dinasti Qin dan dinasti Han ni, diorang menjadikan Lembah Wang He ni sebagai pusat pemerintahan diorang. Sebab apa? Sebab Lembah Wang He ni dia mempunyai kawasan yang subur dan kedudukan Lembah Wang He ni strategik. Ingat tak kita dah belajar sebelum ni dalam tamadun Mesir Purba, tamadun Mesopotamia, tamadun Wang He. Okey, tamadun-tamadun yang besar-besar sebelum ni kita dah belajar. Okey, Lembah Wang He ni merupakan salah satu di mana bermulanya tamadun Wang He ni. Okey, poin yang kedua, dinasti Qin muncul sebagai kerajaan utama di China semasa pemerintahan Raja Zheng yang kemudiannya memakai gelaran Maharaja Shi Huangdi. Poin berikutnya, kerajaan yang berpusat di Xianyang ini wujud antara tahun 221 sebelum Masihi hingga 206 sebelum Masihi. Okey, kerajaan yang berpusat di Xianyang ni ialah dinasti Qin ni lah. Okey, dinasti Qin ni. Dinasti ini mempunyai kawasan yang luas meliputi bahagian utara China hingga ke Gurun Gobi dan juga selatan China bersempadan dengan Vietnam. Okey, ni dia tunjukkan keluasan dinasti Qin ni, kawasan yang termasuk dalam dinasti Qin ni, kawasan yang ditakluki oleh dinasti Qin ni lah. Seterusnya, kita pergi pada poin yang berikutnya. Maharaja Shi Huangdi ataupun Raja Zheng tadi tu, dia merupakan pemerintah dinasti Qin yang bertanggungjawab menyatukan China di bawah satu kerajaan. Okey, poin berikutnya, kestabilan politik membolehkan peningkatan ekonomi dan sosial. Maksudnya apabila diorang punya politik dah stabil, okey, diorang punya politik ni maksudnya pemerintahan diorang, sistem pemerintahan diorang. Apabila diorang punya sistem pemerintahan ni dah stabil, dia juga turut memberi kesan positif kepada ekonomi dan juga sosial diorang sendiri. Okey, ekonomi dan sosial diorang pun turut meningkat. Poin yang ketiga, dinasti Qin diganti dengan dinasti Han antara tahun 206 sebelum Masihi hingga 220 sebelum Masihi. Okey. Poin yang keempat, dinasti Han diasaskan oleh Liu Bang yang kemudiannya memakai gelaran Gaozu. Okey, maksudnya yang asaskan dinasti Han ni nama dia ialah Liu Bang. Dan poin yang terakhir dalam slide ini, dinasti Han berjaya membentuk empayar yang luas yang meliputi utara China, sempadan Vietnam di selatan dan utara, Korea di sebelah timur serta Turkestan di bahagian barat. Ini merujuk kepada kawasan-kawasan yang termasuk di dalam kawasan yang telah ditakluki oleh dinasti Han ni. Okey, semua kawasan yang cikgu dah sebut dekat dalam ini merupakan kawasan yang termasuk dalam dinasti Han. Seterusnya, kita beralih pula kepada dinasti Han yang terbahagi kepada dua tahap. Okey, dinasti Han ini dia terbahagi kepada dua tahap, iaitu Han awal dan juga Han akhir. Okey, Han awal ini dia punya pusat pemerintahan terletak di Chang'an dan juga Han akhir ini pusat pemerintahan dia terletak di Loyang. Okey, jadi pusat pemerintahan dia orang berubahlah di antara dua zaman ni, dua tahap ni. Poin yang kedua, zaman pemerintahan Maharaja Han Wudi memperlihatkan peningkatan dalam bidang perdagangan melalui pembukaan laluan sutera, bidang pentadbiran dan juga sosial. Okey, laluan sutera ni maksudnya dia membuka satu laluan
untuk mempergiatkan lagi aktiviti perdagangan dekat dalam zaman pemerintahan dia. Okey, maksudnya zaman pemerintahan Maharaja Hanwudi ni lah. Okey. Diorang memanggil laluan itu sebagai laluan sutera. Poin yang berikutnya, laluan sutera ini dia menjadi laluan perdagangan daratan terpanjang di dunia yang melibatkan China hingga ke Empire Rom. Okey, dia melibatkan daripada China sampai ke Rom. Dinasti Han juga terkenal berikutan pelaksanaan sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam melalui perkembangan dalam sistem pendidikan. Bermaksud, dalam dinasti Han ni, diorang mempunyai sistem untuk memilih siapa yang lebih berkelayakan untuk mengambil jawatan dalam sistem pendidikan diorang. Maksudnya, diorang tidak berikan jawatan dalam sistem pendidikan diorang ni kepada sesiapa saja. Sesuka hati macam tu je diorang bagi tak. Dia ada level-level tertentu lah. Okay, dia hanya akan bagi kepada orang-orang yang berkelayakan. Okey, jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka kepada modul yang sudah diberikan ini. Okey, buka modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 11. Pada muka surat 11 ini dan juga pada muka surat 12 ini. Okey, dua muka surat ini sahaja. Okey, buat latihan pada dua muka surat ini sahaja dulu. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang kurang faham, ada penerangan cikgu yang kurang jelas, boleh tanyakan soalan pada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab mana yang boleh dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang. Macam biasalah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.